Sebenarnya dalam perkara ni, dalam perkara azal ataupun taksir bagi lekat anak ni, ada beberapa pendapat, 4 pendapat. Di sini tidak disebutlah sebab dia nak ringkas, dia tak sebut. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama iaitu pendapat Imam Ghazali, dan orang yang pendapat dengan dia. Dia kata boleh azal ini, taksir anak, menikah taksir anak boleh secara mutlak. Sebab apa namanya, bini izin ke tidak izin ke, merdeka ke tidak merdeka ke, semua boleh. Terpulang kepada ayah, yang si suami itu semata-mata. Itu pendapat dia. Sebab kata dia seperti seseorang tu, dia tak sini nikah langsung. Boleh ke tak boleh? Dosa apa? Tak dosa. Lepas tu kalau dia nikah, dia tak si anak, tak boleh anak juga. Tak nikah, tak boleh anak. Kalau menikah pun, kalau tidak bersetubuh tetapi tidak lekat anak, tak boleh juga dengan melakukan azal. Dia kata tak apa. Begitu juga kalau seorang itu menikah, dia tidak bersetubuh langsung, boleh ke tidak? Boleh. Semua kata boleh. Jadi tidak mesti lekat perut tu dapat anak tu, tidak mesti. Itu kata dia. Satu pihak yang lain pula kata tak boleh, langsung tak boleh, tak boleh. Itu pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Hibban dan ramai lagi yang lain. Dia kata tak boleh langsung. Siapa pun orang merdeka ke hamba ke lagu mana, kata tak boleh langsung. Kita kata nak menghalang kelahiran itu, taksir anak tak boleh langsung. Sebab apa? Sebab anak ini dalam masyarakat, hak masyarakat lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa, kata mereka. Kalau ayah taksir, mak taksir, masyarakat orang lain nak. Secara umumnya dalam Islam ni masyarakat berhak terhadap anak kita. Sebab manfaat dia tu bukan kepada ayah, ibu bapa dia saja bila dia besar, tetapi kepada masyarakat. Bukan hak individu anak tu, tetapi hak masyarakat. Lebih berat kot tu. Dengan sebab itu tak boleh. Apalagi kata dia dalam hadis sudah sebut dah, kata ini adalah penanaman anak secara sulit. Supaya menanam anak hidup supaya mati itu haram. Hak ni pun haram juga. Dia kata. Lepas tu hadis ini hak kata la alaikum. Apa salahnya kalau kamu tidak lakukan? Tadi anda terjemah begitu kan. Sedangkan ada lagi beberapa terjemahan yang lain mengikut pendapat golongan yang kedua saat ni, dia tidak terjemah lagu tu. Dia baca dia pula gini. Faqala la alaikum alla taf'alu. Gitu. Jangan. La tu dengan makna jangan. Jangan. Kamu jangan buat begitu. Mesti kamu jangan buat begitu. Mana tak boleh buat begitu. Dia faham lagu tu. Kamu mesti jangan buat lagu tu. Gitu. Dia baca la alaikum alla taf'alu. Tadi kita baca la alaikum alla taf'alu. Ini mengikut selera masing-masing. Cara dia ada juga. Ada juga setengah ulama, dia dalam terjemahan dia terjemah lagu lain. Lagu ni terjemahan dia. Kalau mengikut pahaman dia tu, terjemahan dia begini. La tu dia pakai la zaidah. Lagu ni la alaikum alla taf'alu, maknanya la alaikum an taf'alu. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk melakukannya. Mana tak apa? Boleh. Mau dia faham situ. Dia faham lagu tu. Dia faham lagu tu. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk melakukannya, maknanya boleh. Kalau kamu lakukan pun, Allah SWT sudah takdirkan akan lahir juga. Dia akan terjadi juga. Tapi kalau kamu nak lakukan, boleh. Gitu. Jadi ada 3 terjemahan dia. 3 terjemahan. Baiklah. Golongan yang kedua kata tak boleh langsung. Sebab apa? Ini hak masyarakat. Jadi kita kena tanya orang, apa boleh kau tanya seluruh manusia dalam dunia? Kalau tidak seluruh manusia pun nak tanya semua orang Islam boleh? Tak mungkin. Bila tak mungkin, tak boleh.
kecuali kandungan itu akan memudaratkan si ibu ataupun memang bahaya. Kandungan itu memang tidak baik lah, jadi gila kau, jadi apa, itu lain cerita. Anak gugur tu tak lain. Kalau tidak, ataupun sebelum itu lagi nak melakukan azal, doktor kata ni hak pandai-pandai, dia kata kalau kamu, darah kamu ni tidak berapa sesuai dengan darah isteri kamu, kalau lekat anak bagaimana hak lepas-lepas dah, jadi anak tu jadi lemah, jadi cacat, katakanlah jadi begitu. Sudah terbukti dah beberapa orang ada anak dia sebelum pada tu. Kemudian doktor kata lagu tu memang lagu tu, kalau dia melakukan azal dalam keadaan ini mengikut golongan yang kedua pun tak apa. Sebab apa? Hak masyarakat nak agak dia hak cacat, hak menjadi beban kepada masyarakat pula. Kalau sudah tahu dah akan jadi lagu ni tak sih. Jadi itu tidak dikehendaki, tidak berguna untuk masyarakat. Sebab itu kata dia tak apa. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga kata dia kalau dengan izin isteri boleh. Sebab apa? Anak ini bukan hak suami saja, hak isteri juga. Bukan suami saja nak anak atau tak saya anak, sebaliknya begitu isteri pun boleh jadi juga, dia nak anak atau dia tak saya anak, boleh jadi kena bincang antara suami isteri. Itu pendapat yang ketiga. Lepas pada itu tak ada makruh, tak ada apa, boleh. Yang keempat, ni Imam Nawawi sebut, pendapat Imam Nawawi, dia kata makruh melakukan begitu. Jadi hadis-hadis ini juga menjadi asas kepada ulama-ulama kemudian dalam menentukan hukum menggugurkan anak dan hukum merancang keluarga anak-anak daripada hadis-hadis ini. Inilah asas dia. Bagi orang yang kata tak boleh langsung, tak boleh, kecuali hak tadi. Kalau dalam keadaan tadi semua kata boleh, misalnya perempuan itu dirogol, lalu lekat perut panah lagu mana, nak perah pula. Hak bapak yang tidak bertanggungjawab tu tak tahu pak mana tu. Katakanlah bukan dia berzina dengan sukarela, dia tidak dirogol, katakanlah macam mana dalam keadaan itu. Ataupun tadi ada penyakit gila kau, ataupun kusta kau dan seumpamanya yang boleh melarat, penyakit jenis keturunan, itu pun boleh, mengikut, boleh dikatakan semualah, semua mengatakan boleh. Cuma mengikut Imam Ghazali dan setengah-setengah orang, dia mengatakan kalau dengan maksud untuk cantik saja, semata-mata untuk jaga kesihatan saja, tak apa juga. Tetapi ramai ulama kata tak boleh kalau semata-mata untuk tu, untuk dia bersukan, kalau kita kata untuk dia nak selesa lah, tak boleh. Apalagi kalau dia melakukan begitu, merancang tu kerana takut, tak boleh makan, kerana takut tak boleh makan, lagilah tak boleh, kerana takut tak sempurna pengajian dia. Tetapi mengikut golongan yang pertama, kalau lagu tu masih boleh. Tetapi padahal lah molek tak sah lah, tak sah rancang-rancang tu. Kecuali kalau memudaratkan, membahayakan, kalau tidak tak sah. Sebab apa? Itu semua adalah rezeki daripada Allah SWT untuk kita. Kita boleh rancang. Yang pertama kita tak sah, mungkin bolehlah, tak apalah kita ada. Yang kedua kita tak sah, setelah 5 tahun kita menikah, barulah kita nak anak, mungkin boleh kita buat lagu tu, boleh. Tetapi kita mana ketahu yang anak Allah SWT takdirkan kalau kita cara biasalah, kita tidak rancang. Hak mula-mula tahun yang pertama, mula-mula kita kata hak itulah yang paling berguna, paling baik daripada benih kita, untuk kita dan juga untuk masyarakat, untuk manusia semuanya. Siapa dia tahu tu? Siapa dia tahu? Tak ada siapa dia tahu waktu. Sebab itu tak boleh nak rancang. Mula-mula ke tengah ke hujung, kita tak tahu hak mana. Kita tak tahu hak mana yang paling baik, tak tahu.
Sebab itulah dalam Quran ada sebut abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kamu tak tahu keturunan siapakah yang paling berguna kepada kamu, tak tahu. Bila kita tidak tahu, dengan sebab itulah Nabi SAW berhubung dengan masalah rezeki ni kan, rezeki ni dia suruh makan, kalau nasi ataupun kalau makanan yang terakhir dia suruh makan, jangan tinggal. Sebab kita tidak tahu keberkatan yang Allah SWT letakkan dalam rezeki kita tu duduk pada hak mana. Sebab itu dia suruh pelicin. Hak ni dapat anak ni, apa nama ni, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dia sebut rezeki juga ni, rezeki juga. Hak makanan tu benarlah rezeki, semua orang tahu tu rezeki. Tetapi anak ni pun rezeki juga. Minta Tuhan jauhkan syaitan daripada kita, daripada anak kita yang Allah SWT berikan sebagai rezeki. Bila rezeki kita tidak tahu hak mana paling berguna kepada kita. Berkat duduk di mana kita tidak tahu. Kalau duduk lekat tangan, kalau kita buat, kita mudah-mudah buat, kita tidak tahu. Dengan sebab itu sebaik-baiknya tak usah. Kalaulah dalam keadaan biasa lah, dalam keadaan sihat, tak ada apa-apa, semata-mata kerana apa nama ni, kekurangan duit sikit sebanyak, susah sikit, tak sepatutnya. Bahkan mengikut Syekh Shaltut, Syekhul Azhar dulu, dalam kitab dia Al-Islam Aqidah wa Syariah, dia kata sepatutnya menjadi tanggungjawab kerajaan menjaga, bukan maknanya suruh orang-orang miskin ni rancang keluarga dia, tetapi sebaliknya biar galakkan walaupun orang-orang miskin pun melahirkan anak, dan dia bagi bantuan, bagi galakkan kepada ibu-ibu bapa yang dapat melahirkan anak. Sebab apa? Anak ni hak masyarakat. Sebab itu kita tengok orang-orang yang cerdik ni tidak semestinya lahir daripada orang-orang yang kaya. Mereka bertugas ni ahli fikir, orang-orang cerdik pandai, tidak semuanya daripada orang-orang yang senang. Orang hak sesak sangat pun ada. Berguna kepada siapa apabila dia besar? Berguna kepada masyarakat, manusia semuanya. Tetapi kalau kerajaan tak jaga, dan dalam keadaan terbiar tak cukup makan gapo, kurang zat, pelajaran pun tak cukup, dia akan jadi sampah masyarakat. Yang akan jadi susah siapa? Kerajaan juga, kata dia. Sepatutnya kerajaan bagi bantuan kepada mereka ini, dia akan berguna kepada masyarakat, akan selesai masalah masyarakat. Itu bagus cara dia tu bagus. Tetapi setengah-setengah masyarakat, dia kata, setengah-setengah kerajaan tu dia kata, dia tekan atas hak sesak ni. Kebetulan banyak hak sesak ni yang anak ramai, mudah beranak, kebetulan di mana-mana. Jadi dia nak tekan atas hak tu, nak rancang keluarga, ikat hak tu, ikat hak tu supaya tidak dapat anak. Jadi itu tak kena. Sepatutnya tak sah lakukan begitu. Bahkan hak Ibnu Hazm kata tu bagus sangat tu. Hak masyarakat anak, hak masyarakat. Jadi oleh kerana hak masyarakat, yang jaga masyarakat siapa? Yang ambil berat tentang masyarakat? Kerajaan kena ambil berat, selain daripada ibu bapa. Jadi sebab apa? Sebabnya dalam Quran pun ada sebut, walaupun hak dia sebut tu berkenaan dengan orang yang bunuh anak hidup-hidup, qatiral ladzina qatalu auladahum safhan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Dalam ayat tu telah rugilah, Tuhan kata sesungguhnya telah rugi orang yang telah membunuh anak-anak mereka dengan kebodohan semata-mata, tanpa ilmu. Safahan, dengan kebodohan, bighairi ilm, tanpa ilmu. Mereka itu sesat dia kata. Mereka tidak dapat petunjuk. Maknanya orang yang tak, itu kalau bunuh tak sah pun, walaupun tidaklah seberat itu, tapi termasuk dalam hak tu jugalah. Kalau maksudnya memang tak boleh, maksud Allah SWT sebenarnya memang tidak nak manusia ini dikurangkan ataupun dirancang dalam keadaan biasalah, dalam keadaan biasa. Kalau termasuk dalam hak tu, itu kehendak Allah SWT, maknanya rugi satu kita, bodoh
kita tidak mengikut ilmu. Kalau berdasarkan ilmu ilmiah, tak ada bukti sebenarnya kalau beranak ramai ni jadi tidak sihat kau. Tak. Serupa je. Beranak ramai ni jadi kurang rezeki kau. Tidak. Tak ada bukti. Dalam keadaan biasalah. Dalam keadaan masyarakat sudah rosak tu lain cerita. Dan sesak, Tuhan kata. Sesak. 4 perkara. Wa ma kanu muhtadin, tidak dapat petunjuk. 5 perkara kena atas kita. Jadi takut-takut termasuk dalam hak tu. Dan 6 perkara. Haramu ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan apa yang Allah nak berikan kepada mereka sebagai rezeki. Hak anak tu Tuhan nak beri sebagai rezeki, dia haramkan. Dia halal, pandai-pandai dia. Mereka ini rugi dan bodoh. Sungguh pun kalau kita tengok seperti kita kata tadi lah, mana kita tahu ya anak tu paling berguna kepada kita, hak mana kita tak tahu. Itu satu perkara. Yang keduanya, kalau kita duk rancang tu lama-lama, bukan nanti kita tua sampai satu peringkat putus. Kalau orang perempuan tidak nanti sampai ke situ. Kadang-kadang tak boleh anak dah. Boleh sekat seorang ataupun 2 orang, lepas tu tak boleh. Nak lagi pun tak boleh. Nak lagi mana? Ataupun kalau sudah boleh dah, tak ada besar, tak ada boleh tumpah apa-apa lah, kita kata mati. Ketika tu kita tak boleh nak dapat anak, kita nak lagi mana? Tidak bodoh kan? Sebab itulah bodoh. Betul tu dia kata tu, bighairi ilm, tanpa alasan ilmu. Kalau nak kira rezeki ilmu tak ada bukti. Maknanya orang yang anak kau ramah kau susah. Tidak. Bahkan Allah SWT kadang-kadang beri rezeki kau ramah, adalah cara rezeki. Rezeki itu bukan rezeki kita, rezeki budak tu, tapi melalui kita. Kita tak faham. Kita dah ingat rezeki ni hak kita belakang. Kita tidak tahu rezeki itu sebenarnya bukan untuk kita, tetapi melalui kita saja, untuk anak. Dengan sebab itu yang sebaik-baiknya tak usah lakukan.